Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah barakallahu fiik. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada matan wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu syududha wal khilafah wal furqah. Muka surat 193. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nattabi'u sunnata wal jama'ah. Kami, iaitu ulama Al-Hanafiyah, kerana Syekh menulis matan ini untuk mewakili ulama-ulama Hanafiyah, menyatakan bahawa akidah kami begini, sama seperti ulama-ulama yang lain. Wa nattabi'u sunnata wal jamaah, dan kami mengikuti as-sunnata wal jamaah. Kata Syekh, as-sunnatu tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu bahawa kalimah sunnah pada asalnya, makna bahasa maksudnya jalan yang pernah dilalui atau ikut jalan yang telah dilalui. Kalau kita bunyi ada kereta kemalangan di tepi jalan, kemudian kita pergi tepi jalan tak nampak kereta, tapi bunyi macam ada kereta, tekan brake kemudian bunyi berdentum. Pergi cari, kita tengok kesan tayar. Tengok kesan tayar, nampak kat rumput, kesan rumput. Oh, rupanya kereta masuk dalam, terjatuh ke tepi jalan. Masuk dalam gaung dan sebagainya. Atau kita nak cari Abang Wan. Mana dia ni? Tak jumpa. Kan? Cari kat tepi pantai. Tengok, keluar dari tandas, jalan. Oh, jalan pergi beli ayam sorang-sorang. Jadi kita tengok tapak kaki dia tu, ikut bekas yang ditinggalkan tu, bahasa Arab panggil sunnah. Ikut sunnah. Tapi untuk syarak, ta'rif syarak adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau makna lain adalah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nattabi'us sunnah, kita ikut Nabi dalam beragama. Agama kita adalah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tinggalkan, itu yang kita beramal dengannya. Kemudian kalimah as-sunnah diguna pakai pada zaman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kepada masalah akidah. Merujuk pada masalah akidah kerana agama ini asalnya pada akidah. Kalau cerita tentang agama tapi akidahnya tak tepat, jadi tak nampak perbezaan agama tersebut. Perbezaan antara Islam dengan agama yang lain memang dalam segala aspek kehidupan, termasuk bab akhlak, termasuk dalam bab ibadah. Tapi yang utamanya bab akidah. Akidah ini adalah asas pada agama. Jadi oleh kerana ada di kalangan umat Islam yang menyatakan diri mereka kaum muslimin, mendakwa diri mereka sebagai kaum Islam dan mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengambil jalan beragama dalam bab akidah selain pada jalan Nabi, seperti kaum Qadariyah yang berlaku pada zaman sahabat, maka mereka ini telah menyalahi atau menyelisihi akidah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka wujudlah kitab-kitab atau karangan-karangan atau ketemukan asar-asar di kalangan sahabat yang menyatakan makna sunnah dalam erti kata akidah. Jadi akidah diguna pakai selepasnya dengan istilah, dengan bermaksud as-sunnah diguna pakai, kalimah as-sunnah diguna pakai untuk merujuk kepada al-aqidah. Samalah seperti haji. Haji, Nabi kata al-hajju arafah. Haji itu arafah.
Bukan kerana haji bukan hanya pergi ke Arafah, tetapi haji tak sah kalau tak ada Arafah. Begitu juga dalam bab as-sunnah, dalam arti as-sunnah itu adalah akidah, bukan bererti agama sunnah Nabi cuma akidah sahaja, tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau tak ikut bab akidah, bab lain itu tidak ada nilainya. Jadi akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sunnah. Kemudian penggunaan istilah as-sunnah merujuk sampai bila sampai pada satu ketika ia kembali kepada istilah ilmu-ilmu tertentu. Sampai ketika adanya ilmu usul fiqh, sunnah adalah dalil-dalil yang diambil daripada perkataan, perbuatan dan takrirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana usul fiqh kaji tentang dalil. Kita akan ada daurah berkaitan usul fiqh insya-Allah. Hujung minggu ni ke Syah? Hujung minggu ni berkaitan dengan usul fiqh. Usul fiqh ni kaji tentang dalil. Kaji tentang dalil usul fiqh. Kemudian dalam masalah fiqh, sunnah bererti fiqh ni cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka sunnah bagi ulama fiqh ialah amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dengan perintah yang tidak jazim, yang tidak tidak putus. Artinya kalau kita ikut dapat pahala, kalau kita tak ikut tak dapat dosa. Itu istilah hukum fiqh. Jadi kalau kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, bukan istilah fiqh. Ahli sunnah wal jamaah, istilah fiqh artinya buat benda sunat je, tak kena. Atau bukan juga ikut istilah ahlul hadis yang merujuk bukan merujuk pada masalah usul fiqh yang mengatakan bahawa dalil sunnah saja, tak terima dalil Al-Quran dan tak terima dalil ulama. Tak, kita terima semua. Tapi as-sunnah yang kita masukkan adalah agama Nabi dan terutamanya akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok apa yang Syekh baca. Ana cakap lagi laju ni sebab benda ni kita dah sentuh pada minggu yang lalu. Kata Syekh, syarah. Syarah artinya kalam al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah. Matan kalam Abu Ja'far At-Tahawi. Syarah. Sunnah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi, sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang kita wajib ikut atau apa yang Nabi buat kita wajib ikut adalah berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala berkaitan dengan sunnah-sunnah kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak wajib ikut. Tak wajib ikut, tapi kita boleh ikut kerana Nabi manusia yang paling sempurna. Dalam bab agama Nabi saya yang betul. Agama lain tak ada yang betul, tak diterima oleh Allah. Dalam bab kemanusiaan, Nabi manusia, orang lain pun manusia. Jalan Nabi adalah jalan yang paling sempurna. Nabi orang yang paling manusia paling sempurna, maka cara Nabi itu paling sempurna. Cuma tidak menafikan kesempurnaan yang ada pada orang lain. Jadi bab dunia, cara makan Nabi paling sempurna, cara tidur Nabi, cara urusan kemanusiaan Nabi itu paling sempurna. Tetapi Nabi bukan datang ajar kita cara hidup. Kerana berkemungkinan cara Nabi, cara kehidupan Nabi, cara pakaian Nabi pada zaman Nabi, mungkin pada setengah tempat tidak sesuai. Kerana Nabi, kita bukan kata itu sunnah artinya kita tak boleh tolak. Bukan tolak, kita tak boleh nak mesti pakai jubah sepanjang masa, atau kita mesti pakai pakaian-pakaian yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mesti pakai capal, tak boleh pakai kasut, tak ada. Kerana perkara itu bukan perkara yang wajib ikut. Urusan dunia kita ikut dengan niat sayang pada Nabi, dapat pahala. Tapi urusan agama kita wajib ikut. Yang Nabi perintahkan dengan perintah yang wajib, kita wajib ikut. Yang Nabi buat dan Nabi tak perintahkan, dia jadi sunat. Yang Nabi SAW berikan pilihan, jadi pilihan. Yang Nabi larang, jadi larangan. Yang Nabi kata makruh, Nabi larang tapi tak larang secara pasti atau secara keras, jadi makruh. Sebab agama kena ikut betul-betul apa yang Nabi suruh. Bab dunia, Nabi tak komen. Bab dunia ni Nabi tak komen. Bab pakaian Nabi, bab serban Nabi. Tapi kalau bab dunia Nabi komen, jadi sunat. Bila makan dengan tangan kanan, ataupun kita makan kurma ajwah, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dunia yang Nabi komen jadi sunat. Bab yang Nabi tak komen ni, dia jadi kekal sebagai sunnah
sunnah kemanusiaan Nabi. Tapi kita tahu manusia Nabi ini manusia yang paling sempurna. Kalau dapat cara makan ikut Nabi, cara minum ikut Nabi, cara bertutur ikut Nabi, itulah yang paling utama. Kerana Nabi uswah hasanah. Namun yang utamanya lah agama yang Nabi bawa. Dalam agama yang paling utama adalah akidah. Sebab tu kita ikut jalan Nabi. Tariqatul Rasul, kembali kepada jalan Nabi SAW dalam beragama. Kenapa? Kenapa bab agama kena wajib ikut? Pertama, kita kena tahu sunnah itu adalah wahyu. Selain daripada Al-Quran, Allah juga menurunkan wahyu dalam bentuk sunnah. Al-Quran dengan bahasa yang mukjizat, tak ada siapa yang boleh ikut. Kalam itu kalam yang muta'abbad bitilawatihi, kita baca dapat pahala. Ada juga wahyu yang Allah turunkan dalam bahasa manusia, iaitu apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang Nabi buat, apa yang menerangkan makna Al-Quranul Karim. Jadi sunnah, kenapa ikut sunnah? Sebab sunnah adalah wahyu. Yang kedua, kenapa kita ikut sunnah Nabi SAW? Sebab sunnah Nabi lah yang menerangkan makna Al-Quran. Jadi Al-Quran takkan kita faham apabila ayat Al-Quran, takkan kita salah faham apabila kita ikut cara yang Nabi SAW fahamkan kita. Jadi suatu perkara yang Quran sebut, Nabi sebut, artinya Nabi tegaskan lagi apa yang ada ke Quran. Sesuatu perkara yang Quran sebut secara umum, kemudian Nabi detailkan, itu artinya penerangan Nabi SAW terhadap Al-Quranul Karim. Quran suruh solat, Quran tak beritahu berapa waktu. Quran tak beritahu waktu masuk bila, waktu habis bila. Quran tak beritahu berapa rakaat. Quran tak beritahu cara angkat tangan, cara letak tangan dia ketika berdiri. Quran tak beritahu surah apa yang kena baca, apa yang wajib baca, apa yang tidak. Quran tak beritahu apa bacaan dalam merukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika cara duduk antara sujud, cara duduk tahiyat, cara duduk dan cara apa sekalipun detailnya dalam sunnah Nabi SAW. Kita jangan faham Quran cara sendiri. Golongan batiniyah, golongan sufi yang melampau, mereka memahami Al-Quran tanpa dengan petunjuk sunnah. Ketika solat mereka tengok solat dalam erti bahasa, solat artinya doa. Kata mereka tak payah ikut Nabi, solat dengan niat, doa dalam hati pun boleh, doa dalam hati pun boleh. Malah kalau ikut cara solat yang dibuat oleh Nabi, kerana mereka tahu bahawa ikut Nabi itu hanya ahli syariat, mereka ahli hakikat, mereka tak perlu ikut Nabi. Jadi cara solat ikut Nabi ni terdedah kepada riak dan juga terdedah kepada sum'ah. Buat amalan-amalan tu mungkin orang nampak, baca bacaan-bacaan tu mungkin orang dengar. Jadi amalan yang berbentuk aqwal dan bentuk af'al ini boleh jatuh kepada sum'ah dan riak. Jadi cara mereka solat dalam hati, tak ada orang nampak, tak ada orang yang dengar. Jadi solat mereka solat khasyi'un, solat mereka solat daimun, solat mereka solat begini. Itu tafsiran ikut akal. Kita kata orang yang tak buat amalan macam Nabi ajar, artinya dia tak beramal dengan sunnah. Senang. Kami solat dalam hati, tu tak solat. Solat dalam hati artinya tak solat. Jangan nak cerita solat dalam hati, kami solat ni ikhlas. Tak, korang tak solat. Kerana solat yang Allah turunkan itu yang kita suruh ikut. Kalau solat ikut bahasa orang jahiliah pun cerita solat macam tu. Tapi solat yang kita nakkan, kalau kamu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, solat ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengaku nak buat haji, jangan ikut haji jahiliah. Jahiliah pun buat haji, tapi jahiliah tak nak pergi Arafah. Kena buat haji macam mana Nabi buat haji. Kalau kamu nak berzikir dengan cara kamu mengaku umat Muhammad dan berzikir pada Allah, zikir macam mana Nabi SAW zikir. Kamu nak puasa, jangan ikut puasa orang-orang dulu, ikut puasa macam Nabi SAW. Itulah nama artinya kita ni ikut sunnah Nabi. Jadi jalan kita adalah jalan sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa nattabi'us sunnah, dan kami ikut sunnah. Sunnah ni apa? Kalau ikut pada hadis, ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin kanat am khuluqiyah am khuluqiyah. Kalau ikut ahli hadis, paling tafsir yang paling umum, apa sahaja yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau diamnya Nabi, takrirnya Nabi, akurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ataupun kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada berkaitan dengan kejadian secara khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun berbentuk sifat Nabi khuluqiyah, akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni masuk dalam bab sunnah. Jadi kita ikut sunnah, apa yang Nabi buat kita ikut. Orang yang ikut sunnah mereka adalah ahli sunnah. Orang yang tak ikut sunnah mereka bukan ahli sunnah. Kita buangkan nama kumpulan dulu. Semua kerana ramai kumpulan dakwa diri mereka sebagai ahli sunnah. Semua kumpulan mengaku ikut sunnah. Jadi caranya macam mana? Cara pertama, betulkan prinsip. Ahli sunnah adalah orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Sebab tu bila berselisih, siapa ahli sunnah? Masing-masing kena bawakan sunnah Nabi SAW sebagai bukti. Sebab itulah dakwah sunnah berdiri di atas dalil. Kerana semua orang mengaku ahli sunnah, kami buat ni ikut Nabi. Jadi kalau ikut Nabi, mesti Nabi beritahu. Mesti Nabi tunjukkan. Kat mana? Itu namanya dalil. Dalil daripada Al-Quran, dalil daripada sunnah. Lepas bawa dalil Al-Quran dan sunnah, kita tengok pula macam mana faham sahabat Nabi SAW. Oh, ada ijma', ada yang khilaf. Kalau ijma' selesai, Quran, sunnah, ijma' maksum. Kalau khilaf, kita ada ulama' terangkan macam mana cara untuk merungkai khilaf, macam mana nak jamakkan antara dua qaul, macam mana nak tarjihkan antara qaul, macam mana untuk melakukan qiyas terhadap suatu qaul yang sabit. Itu semua qaul ulama'. Tapi semua sekali tidak tersendiri. Semua sekali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu bila kita kata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak bererti kita buang kalam ulama. Kerana Al-Quran dan As-Sunnah ada depan mata. Kemudian ijma', juga dinukilkan ijma'nya. Kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan agama tetapi tak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran Sunnah, maka kita lihat pada qiyas. Qiyas tadi kita rujuk pada kalam ulama' dan kaedah mereka. Siapa qiyasnya betul, siapa tersalah dalam melakukan qiyas, siapa yang kita masa tu kita cek kalam ulama'. Tapi qiyas takkan berlaku kecuali ada dalil, iaitu asal dan furu'. Asal ni hukum arak, tapi nak hukumkan satu benda lain yang memabukkan selain benda arak, kita kena tengok kepada dalil. Mesti ada dalil baru ada qiyas. Mana boleh tak ada usul, tak ada furu', ada furu' tapi tak ada usul. Jadi bila sebut Al-Quran Sunnah, termasuklah qiyas. Qiyas ni sebahagian daripada dalil syarak. Termasuklah amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, atas agama Allah, kefahaman mereka. Sebut ijma' ke, sebut dalil-dalil yang lain, semua sekali berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak, bila sebut ikut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan menolak pandangan ulama'. Tetapi dengan kita rujuk Al-Quran Sunnah, kita dapat membezakan pandangan yang betul dan pandangan yang salah. Bukan tolak pandangan ulama', tapi dapat membezakan pandangan yang betul dan pandangan yang silap. Boleh membezakan dengan adanya dalil, boleh bezakan qaul yang rajih dan qaul yang marjuh. Dengan ada dalil, dapat bezakan siapa yang cakap dengan hawa nafsu, siapa cakap dengan dalil, dengan ilmu. Kerana ada orang dia keluarkan pandangan kerana nak menangkan mazhab dia. Menangkan pandangan dia, menangkan kumpulan dia. Jadi dalil ini sifatnya menyelesaikan masalah. Dalil menyelesaikan masalah. Kalau ada orang ajar, jangan tanya dalil. Tanya dalil pecah belahkan, artinya dia tak cakap ikut apa yang Allah cakap. Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu berselisih, artinya hidup ni confirm berselisih. Tapi selesai dia jangan cara macam mana? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kalau berselisih, kemudian tak suruh tanya dalil, tanya balik. Kamu beriman tak beriman hari kiamat? Tak takut ke Allah tanya hari kiamat? Banyak bawa masalah khilaf dalam masyarakat begitu banyak. Bila kita ajak balik pada Al-Quran Sunnah, kemudian kita jauhkan orang daripada orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak takut ke hari kiamat Allah tanya nanti? Allah jadikan dalil Quran Sunnah menyelesaikan semua masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khair. Itulah yang terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan mempunyai kesan dan natijah yang baik. Tak takut ke orang-orang yang tolak sunnah, tak ingat pada hari kiamat.
In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu betul-betul ikhlas beriman dengan Allah dan ingat betul-betul takut tentang azab hari akhirat dan mengharapkan syurga Allah, maka kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah seruannya. Bukan berarti kita bila kata ikut Al-Quran dan Sunnah, kita menafikan kalam ulama atau menyamakan diri kita dengan ulama. Tidak. Ulama dah keluarkan pandangan mereka berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita memahami kalam mereka. Apa salahnya? Ada ulama cakap tak ikut Quran dan Sunnah? Tak ulama lah tu. Ada. Orang kata kami dapat ilmu sunnah direct daripada Nabi. Tak ikut sahabat. Tak payah sanad-sanad. Susah sangat ikut sanad nak tahu sahih tak sahih, betul tak betul. Kita direct jumpa dengan Allah dalam mimpi. Direct jumpa Nabi dalam mimpi. Direct. Selak. Tirai tanya Nabi. Itu yang masalah. Meletakkan sumber lain selain daripada jalan As-Sunnah. Kita dah tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Quran diriwayatkan secara mutawatir, tak ada masalah. Dah semuanya, semua ayat Quran kita tahu yang sahih. Hadis pula diriwayatkan secara mutawatir dan ahad. Yang mutawatir tak ada masalah. Yang ahad perlu rujuk kepada perawi-perawi. Rujuk pada perawi. Tengok siapa siqah, siapa adil, siapa yang sifat adalahnya, macam mana, adakah kekuatan hafalannya. Kemudian lepas dah sabit dengan dalil bahawa dalil hadis itu adalah sahih, kita wajib terima. Tak boleh bezakan antara mutawatir atau ahad. Secara kekuatan sabitnya mutawatir lebih kuat, tapi secara kekuatan hukumnya sama. Mutawatir ke ahad ke, semuanya daripada Nabi SAW, dan apa yang daripada Nabi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nattabi'us sunnah. Kenapa ikut sunnah? Ulang balik, sunnah adalah wahyu. Kenapa ikut sunnah? Sebab sunnah lah yang menerangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak tafsirkan Quran, ikut apa yang Nabi beritahu. Bab salat, ikut macam mana Nabi salat. Bab haji, ikut macam Nabi buat haji. Bab zikir, ikut yang Nabi zikir. Jangan bawa ayat Quran, wazkurullah zikran katsira, zikirlah pada Allah dengan zikir banyak-banyak. Zikir macam mana? Ikut pada kalam sendiri. Macam mana Nabi ajarkan kita salat? Allah suruh kita salat cara Nabi SAW. Allah suruh kita puasa cara Nabi SAW. Allah suruh kita buat haji cara Nabi SAW. Allah suruh kita zikir cara Nabi SAW. Dan semua masalah ibadah kiaskan sama. Adakah ada ibadah yang Nabi tak ajar? Tidak ada. Adakah boleh buat ibadah Nabi tak ajar? Tidak ada. Jadi apa masalah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Dalam keadaan kita ikut Al-Quran Sunnah, kita juga tidak menafikan ada masalah-masalah tertentu perlu pada ijtihad. Kita kata akidah tauqifi, memang Allah dan Nabi saja beritahu, kita tak tahu. Tapi kita tak menafikan bahawa adanya kaedah-kaedah untuk memudahkan kita faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kaedah untuk memahami, bukan cipta baru. Dalam keadaan kita tahu bahawa ibadah itu hanya Allah dan Rasul, hanya syarak yang menetapkan tauqifi, kita tidak menafikan ada kaedah untuk mudahkan faham. Ulama kerjanya memudahkan. Ulama buat semua kaedah untuk memudahkan, untuk memahamkan atau untuk menjaga keaslian. Sebab itulah ilmu syariat berkembang. Ilmu nahu jaga baris, ilmu saraf jaga struktur, ilmu balaghah jaga kefahaman, ilmu tajwid jaga cara penyebutan, cara jaga makharijul huruf, ilmu riwayat jaga bentuk wajah wujuh bacaan Nabi SAW. Belajar fiqh jaga tentang praktikal, macam mana cara Nabi SAW mengamalkan satu perkara. Ilmu hadis menjaga kalam Nabi SAW. Pembukuan Quran jaga keaslian Quran. Pembukuan hadis jaga keaslian. Mana ada ilmu agama ini suruh kita buat benda baru? Tak ada ilmu dalam agama ni suruh kita cipta suatu benda yang Nabi tak ajar. Ilmu agama sifatnya memelihara dan juga memudahkan. Kita belajar akidah, pelihara apa yang Nabi ajar, mudahkan orang faham. Bila kita sebut bila adanya kaedah yang datang di kalangan ulama, kaedah tu pasti diambil daripada dalil.
Oleh kerana kita kumpulkan semua dalil berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Allah. Tiap-tiap kali cerita tentang Allah, cerita tentang Rabb, cerita tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kumpulkan semua sekali, didapati bahawa tajuk-tajuk berkaitan dengan Allah tak lari daripada 3 aspek. Aspek pertama, cerita tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apa yang Allah buat. Huwallazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Buka lagi ayat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kumpul lagi semua ayat yang berbentuk fa'il af'alullah. Letak tajuk, inilah dia rububiyah. Ar-rububiyah. Kategorikan apa yang Allah buat pada hambanya itu sebagai tauhid ar-rububiyah. Maka kita kaji pada perbuatan Allah apa berdasarkan pada nas, dan kaji pada maf'ulatillah, kesan apa yang Allah buat melalui makhluk. Jadi kita kata kaji sifat rububiyah melalui ayat masmu'ah, dan kaji alam melalui ayat al-mashhudah, apa yang kita nampak. Kaji alam, nampak kebesaran Allah. Kita kaji ayat Quran, nampak kebesaran Allah. Semua ayat ni perlu dikaji. Inilah tauhid ar-rububiyah. Manakala tauhid yang kedua, Allah cerita tentang juga berkaitan Allah, tapi ada perintah sembah Allah, berdoa pada Allah, meminta kepada Allah. Semua perintah Allah untuk kita lakukan terhadap Allah. Oh, kalimah Allah kat sini ada hak-hak Allah. Kaji tentang hak-hak Allah, namanya tauhid al-uluhiyah. Hak Allah untuk kita tawakal, hanya pada Allah kita tawakal, pada Allah kita meminta, kita berdoa, direct pada Allah dalam melakukan satu-satu permintaan dan sebagainya. Ini semua bab masuk dalam bab al-uluhiyah. Tinggal berkaitan dengan Allah, suatu perkara yang kita tak pernah dengar, tak pernah nampak, tapi Allah beritahu. Oh, ni nama tauhid al-asma' was sifat. Nama Allah, Allah je beritahu. Kita takkan dapat cari nama Allah di sebalik bukit bukan, bukit bukau. Tak ada pergi ke mana-mana tengok, takkan jumpa nama Allah. Nampak kebesaran Allah, tapi Al-Azim Allah yang beritahu. Kita nampak keindahan Allah, tapi Al-Jamil nama Allah yang beritahu. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah beritahu. Sifat Allah istiwa, carilah macam sekalipun takkan sampai ke langit, apalagi sampai ke arash. Jadi kita kata bab ni Allah beristiwa, asma' wa sifat, nama Allah dan sifat Allah. Jadi semua ayat berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang terkandung dalam namanya, sifat-sifat Allah yang Allah beritahu. Perbuatan Allah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk bab asma' sifat. Perbuatan Allah berkaitan dengan makhluk, mencipta dan sebagainya, namanya sifat ar-rububiyah. Jadi salah ke? Tak salah. Ulama sebutkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' sifat memanglah tak ada dalam syarak dengan nama tersebut, tetapi melalui kajian. Alhamdulillahirabbil alamin rububiyah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, asma' wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah. Ilahin nas, asma' wa sifat. Ilahin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, asma' wa sifat. Ilahin nas, uluhiyah. Qul huwallahu ahad, al-ahadiyah, berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, tempat kita bergantung dan meminta, berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tak ada yang sama dengannya, berkaitan dengan asma' sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi pada ayat-ayat Quran, rupanya macam ni rupanya. Kita belajar tauhid 3 memudahkan kita faham ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Baca ayat Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, uluhiyah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Beristisyhad dengan ayat ar-rububiyah di atas al-uluhiyah. Wallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ini berkaitan dengan melihat ayat alam, termasuk bab rububiyah untuk suruh kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa salahnya? Yang salah, buat pembahagian, buat kategori, letak istilah sesuka hati dengan ikut mana-mana sumber, kemudian wajibkan Quran ikut kategori yang kami letakkan. Ini salah. Sesungguhnya yang wujud itu pasti berjauhar ataupun berjisim. Makhluk wujud mesti jauhar dan jisim. Jadi kalau Tuhan wujud, wajib tidak jauhar, tidak jisim. Kami tak ada terima pun jauhar jisim. Kami tak kata pun. Tapi kalau kamu kata Tuhan wajib tidak berjauhar, tidak berjisim, tidak bertempat, tidak beriman, dari mana kalian tahu?
Bab asma dan sifat Allah, bab yang kita tutup mulut, tutup pemikiran kita, kecuali terima daripada Allah. Bab ini berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah. Akal kita takkan mampu capai. Hanya satu cara yang kita dapat adalah maklumat yang Allah sampaikan. Dan Allah hanya sampaikan maklumat daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jangan buka pintu mimpi. Jangan buka pintu dapat direct daripada Nabi. Buka pintu ni masalah. Kumpulan yang buka pintu, kami dapat direct maklumat daripada Allah, masalah. Kumpulan ni ketepikan. Ketepikan mereka punya maklumat. Orang awam ramai. Fikrah tu tak betul lah. Ajaran tu tak betul. Tapi orang awam ikut je. Bila kita tutup pintu, mimpi bukan sebagai berdalil. Ikutkan. Ya betul lah, dalil Quran Sunnah je. Mimpi mana masuk. Tapi ada orang mengamuk. Ada orang akan marah. Kita kata bahawa ilmu falsafah dunia tak termasuk sumber akidah. Orang marah. Oh, Syekh Aristotle kata sekian. Syekh. Tiba-tiba Aristotle jadi Syekh. Ini kita sebut lama dah. Sekarang tak benar. Apa yang kita sebut yang orang kata kita tuduh, mengata sebenarnya. Tak, sekarang zahir depan mata kita. Siapa Syekh sebenar yang meletakkan kaedah tersebut? Kita nak Al-Quran dan sunnah kita faham ikut sunnah dan faham ikut jamaah. Jamaah sahabat Nabi SAW. Kenapa ikut hadis? Sebab hadis itu wahyu. Kenapa ikut hadis? Sebab hadislah yang memahamkan kita kehendak wahyu, kehendak Allah. Jangan pula kata Quran macam tu betul, tapi Nabi beritahu. Oh, Nabi beritahu, tapi hadis ni bukan hadis bukan hadis yang mutawatir. Sahih tak sahih? Sahih pun. Sahih pun. Siapa kamu yang menolak? Siapa kamu nak tolak hadis ahad, hadis yang sahih atas alasan cuma seorang sahabat, dua orang sahabat? Kami nak 70 orang sahabat beritahu kepada kami baru percaya. Zaman Nabi, orang kafir, orang di Madinah, Nabi cukup kirim Mus'ab bin Umair masuk Islam satu Madinah. Orang kat Yaman, Nabi kirim Muaz bin Jabal negeri Yaman masuk Islam satu Yaman. Nabi kirim sahabat-sahabat Nabi, Nabi kirim surat kepada raja-raja zaman dulu, cukup seorang bawa satu maklumat. Korang nak syaratkan 70 orang Nabi tahu korang baru kamu percaya. Maklumat. Hebatnya korang. Hebat. Mensyaratkan ianya mutawatir bab akidah baru kamu percaya. Habis sahabat Nabi yang masuk kena orang Islam, tak akidah ke tu? Mereka masuk Islam, akidah ke tak akidah? Akidah. Kaedah ni kaedah yang tak betul. Kemudian macam-macam letak syarat kepada sunnah Nabi SAW. Letak syarat kepada dalil yang ada Quran Sunnah. Korang ikut syarat ke? Hadis ahad pada Nabi. Hadis ahad apa? Oh, kita tengok pada Nabi. Jarak antara Nabi, jarak zaman mereka yang sebut tentang itu berapa lama? Yang awal saya sebut Ibrahim An-Nazam. Ini bukan tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah tolak 7, maksud dalam 70 tahun. 70 tahun diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah. 70 tahun kadang-kadang sahabat dah ambil separuh daripadanya. Sahabat hidup umur panjang 30 tahun lepas Nabi 40 tahun. Hanya ada tabi'in yang sangat thiqah, seorang, dua orang. Kemudian kamu tak percaya dengan bahasa yang sama di tempat yang sama, perawi yang thiqah dan juga diketahui oleh umat. Kamu pergi ambil pada Syekh Aristotle. Berapa lama? Berapa jarak jauhnya? Syekh tu pun belum tentu betul. Kalau sabit sampai Syekh tu pun belum tentu maksum. Bukan memang tak maksum lah, dia bukan Nabi. Kalau sabit kepada Syekh Aristotle, sabit sekalipun fikrah kalian sampai dengan sanad kepada Aristotle sekalipun, belum lagi maksum. Yang ni dahlah fikrah Syekh Aristotle. Disampaikan dengan berpindah berandah dengan pelbagai bahasa, 8-9 bahasa baru sampai bahasa Arab. Kemudian tak ada perawi. Jarak masa yang jauh, bahasa berbeza, tempat berbeza. Tiba-tiba tak ada syarat apa-apa. Tak ada syarat qat'i. Yang sabit daripada Nabi, daripada maksum. Ni tak ada syarat apa-apa daripada sana. Oh, ni dah ada akal ustaz, dah ada akal, mana perlu dah ada akal ni kita sendiri boleh faham. Oh, sendiri.
Sendiri ke Aristotle? Kita ambil Aristotle tapi kita faham sendiri. Oh, dari Aristotle baru faham. Dari hadis tak faham-faham. Daripada ayat Quran tak faham-faham. Hanya akal tu hanya ada pada Aristotle. Baca Al-Quran, baca hadis tak pakai akal ke? Sebelum adanya terjemahan buku-buku Aristotle, umat Islam tak berakal ke selama ni? Sahabat Nabi tak berakal ke? Tabi'in, tabi'in dan al-hadis tak berakal ke? Sehingga mensyarahkan makna akal kalam Aristotle ni dalil akal, tak ada dalil akal, kepentingan terima akal. Afala ya'qilun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Masya Allah, faham pula kat situ. Tapi dia bukan nak faham macam mana sahabat faham, Nabi faham. Tak, faham dengan cara dia sendiri untuk mengiyakan ideologi ataupun falsafah Aristotle, mazhab falsafah. Cuba buang. Mana boleh buang, Ustaz? Ilmu. Dah ilmu tak betul. Kita kena terima sains, bagus, cantik. Terima sains, kami pun terima sains. Sains untuk makhluk kami terima, sains untuk Allah ikut Quran Sunnah. Ilmu berkaitan dengan makhluk, gunakan kaedah sains, kami terima. Kami bukan anti sains. Salafus salih bukan anti sains, Salafi bukan anti sains. Betul Dr. Zakir Naik gunakan sains, betul ulama-ulama gunakan sains, tapi bukan guna sains untuk menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kaji tentang alam, kaji tentang sains, mengisbatkan sifat kesempurnaan Allah. Bila kita melihat perbuatan makhluk, keadaan makhluk, kita melakukan qiyasul aula pada Allah. Ada orang sangat bijak, ini makhluk saja ada yang hafal, otak bijak. Subhanallah, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana makhluk yang, macam mana Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak ilmu begitu banyak, Allah lebih, Allah wallahu alam. Kita tahu, tapi Allah lebih mengetahui. Kita nampak orang yang kuat berkuasa, kita nampak alam ini macam mana ombak menghancurkan bangunan-bangunan, nampak kuasa Allah. Memang ombak tu ada kuasa kekuatan, tapi Allah yang kirimkan, dan Allah maha berkuasa. Ketika melihat alam, melihat kebesaran Allah, bukan menafikan sifat Allah. Ada seorang raja duduk di singgasananya, memerintahkan orang ikut, suruh duduk, bangun. Itu baru makhluk. Macam mana di hari kiamat Allah yang jadi raja. Allah Maliki Yaumiddin. Nampak kuasa Allah. Tak ada siapa bersuara, hanya Allah. Cubalah kaji makhluk, melihat kebesaran Allah, mengisbatkan sifat Allah, dan jangan samakan sifat Allah dengan makhluk. Selesai masalah. Wa nattabi'us sunnata, dan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tariqatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atul muslimin, dan jamaah adalah jama'atul muslimin. Kaedah bila sebut muslimin, mukminin dan semua sifat-sifat orang yang beriman, awal sekali orang iman yang awal adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman zaman Nabi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka dengan syurga, yang Allah Subhanahu wa taala dah redha pada mereka, umat yang boleh jadi ikutan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mukminin je. Tapi tu mukminin kan ramai, Ustaz. Ada orang Islam betul, Islam tak betul. Kena ramai macam tu. Ikutlah jamaah, ikutlah orang Islam. Buat apa ikut jamaah, buat apa ikut ni? Ramai-ramai tak betul, buat apa? Okey, sahabat Nabi ramai-ramai, semua betul. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sahabat Nabi ramai-ramai, semua sahabat Nabi, semua Allah kata mereka ni Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Allah cerita Allah redha pada mereka. Allah cerita pula urusan hati mereka. Hati mereka ni betul-betul ikhlas pada Allah, bukan buat-buat. Tak ada sahabat Nabi yang munafik. Yang munafik awal-awal lagi dikeluarkan daripada sohbah. Mereka bukan sahabat. Sahabat ada yang beriman.
Jadi sahabat Nabi buat sesuatu, Allah kata mereka nakkan redha Allah, tak nak riak. Mereka bukan nak tunjuk, mereka betul-betul ikhlas. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ketika sampaikan hadis, ikhlas untuk sampaikan agama, maka tak perlu kaji keadilan mereka, tak perlu kaji agama mereka macam mana. Dari segi kefahaman mereka yang paling sempurna. Mereka paling faham bahasa Arab, tak payah pergi rujuk nahu mereka macam mana. Tak payah pergi ke Abu Hurairah tanya, Abu Hurairah belajar nahu ke tidak? Tak payah. Zaman mereka bahasa paling sempurna, paling faham bahasa Arab. Tak payah tanya tentang balaghah. Sebab tu kefahaman mereka dirujuk, kefahaman mereka dah lengkap ilmu dalam tu. Tak ada yang salah nahu, tak ada salah saraf, tak ada salah balaghah, tak ada yang salah apa-apa. Zaman sekarang mungkinlah ustaz tu tajwid pun tak betul, kan? Bolehlah korang bagi alasan. Untuk sahabat nak bagi alasan apa? Sebab tu tak mungkin ilmu kalam datang menafikan fahaman sahabat, bawa fahaman baru. Dari mana kamu faham agama ini? Oh, kami belajar bahasa. Ingat bahasa Arab zaman sahabat ni cikai-cikai, tak ada nahu, tak ada saraf, tak faham bahasa Arab. Kami ada kaedah alif lam arti sekian-sekian. Ingat mereka tak faham. Semua ni datang selepas mereka dan untuk mengembalikan manusia kepada zaman mereka. Maka tak ada satu ilmu pun untuk membetulkan, tak ada satu ilmu pun yang layak untuk betulkan hadis Nabi. Betulkan tak, yang ada orang betulkan ayat Quran. Oh, Allah sebut begini, makna dia begini. Ada yang betulkan hadis Nabi, Nabi sebut begini tapi maknanya begini. Ada kata tak boleh pakai hadis ni ahad. Oh, sahih sekalipun tak boleh pakai sebab yang ni lebih betul. Kalam sahabat, oh sahabat tak maksum. Betul lah sahabat tak maksum. Siapa kata sahabat maksum? Tak seorang pun ahli sunnah kata sahabat tak maksum. Tapi kalau apa yang mereka ijma'kan, maksum tidak? Ijma' zaman kemudian pun maksum. Yang ulama' biasa-biasa, macam mana ijma' sahabat, ulama' sahabat Nabi SAW? Okey, kalau mereka tak ijma', kalau mereka perorangan, tetap mereka dari kalangan generasi awal yang cukup sempurna ilmu alat. Khilaf mereka mu'tabar. Apa yang mereka cakap mu'tabar, kita kaji dengan tengok pada qaul ulama' yang lain, sahabat yang lain, kita tarjihkan dengan adab. Bukan dengan pergi cari kesalahan salafus salih kemudian menghina. Semoga Allah hinakan orang-orang yang menghina salafus salih. Bukan pergi korek, cari, kalau boleh cari salah untuk isbatkan sahabat dan juga salafus salih, ulama-ulama dulu bukan pandai sangat. Kita boleh tahu. Ini perbuatan terkeji yang dibuat oleh orang kemudian tidak mengenang jasa dan tak mengenali salafus salih. Kita tahu mereka tak maksum. Sahabat, bila kita cerita sahabat, ada zaman pada ketika mereka ijtihad, mereka salah. Sebab tu berlakunya peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Tapi ahli sunnah pergi tengok peristiwa tu dengan ta'zim. Kita berhati-hati dalam beri komen. Apa yang tak mampu kita nak rungkaikan, kita serahkan mereka kepada Allah dan Rasul. Serahkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah dah ijtihadkan mereka bahawa mereka manusia yang terbaik. Apa yang mereka buat? Itulah Allah redha. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni Allah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Nabi, asyidda'u 'alal kufar, sangat gagah daripada orang kafir, ruhama'a bainahum, sangat berkasih sayang antara satu sama lain. Sebab tu bila berlaku peperangan, mereka tidak ada perasaan untuk nak rebut kuasa, nak benci, tidak. Berlaku dengan ijtihad yang salah dan dengan keadaan yang tak disengajakan. Dan selepas tu selesai masalah antara sahabat. Mereka dah tahu kesilapan, tak tahu nak kontrol jumlah yang begitu ramai. Berlaku fitnah, tak tahu yang mana betul salah pada peringkat awalnya, tapi selesai. Sehingga bila dah sabit ada khalifah yang betul, Sayyidina Hasan terus serahkan kepada Muawiyah kerana dia lebih banyak ramai pengikut dan ramai sahabat bersama, serahkan, satukan. Tak ada masalah antara sahabat. Berlaku kesilapan, kita tak mampu nak halang. Manusia ini tidak maksum. Tetapi ijma' mereka dah sepakat. Mereka yang berada di zaman tanzil, wahyu turun, mereka faham, mereka dah ijma', takkan nak tolak. Oh, kami ni faham lebih. Kami faham lebih.
manhaj kami ahkam, lebih berilmu, lebih berhikmah. Itu hikmah versi kalian, bukan versi Al-Quran dan bukan versi sunnah. Dalam pandangan kami, hikmah kalian kami setuju. Kalian ada otak, kami pun ada otak. Kami tidak lawan otak kalian. Kami menghormati anda ada otak. Tapi bila guna otak untuk menafikan sifat Allah, itu artinya otak kalian tidak berotak. Otak tu dah tak betul. Gunakan akal, kita terima orang berakal. Tapi kalau gunakan otak untuk menafikan kalamullah dan kalam Rasul, artinya otak tu sebenarnya tidak berfungsi dengan betul. Salah fungsi. Perkara ghaib, perkara ghaib berkaitan dengan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, jangan kamu guna otak. Ilmu sains ni hanya terdiri dengan eksperimen. Betul? Fakta sains kerana eksperimen. Betul lah nak kaji jauhar arat tentang barang. Betul lah eksperimen. Kita pun tak nafikan pun. Jauhar dan arat ni kita tak terima zaman sekarang. Kenapa? Sebab dia bukan ilmu sains yang moden yang boleh membuktikan semua benda. Kalaulah dikatakan bahawa itu dalam satu benda mesti ada asas namanya jauhar, kita terima pun, tak ada masalah pun. Nak sebut atom ke, nak sebut neutron ke, nak sebut proton ke, apa ke, kami tak kisah pun benda tu. Tapi jangan nak gunakan formula yang sama untuk dijadikan sebagai alat untuk mentakrirkan akidah, mengisbatkan atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'atul muslimin, dan yang dinamakan sebagai jamaah adalah jamaah kaum muslimin. Bila sebut kaum muslimin, pertama sekali adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa humus sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siapakah jamaah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah kaum muslimin yang semua betul. Semua sekali boleh dipakai. Tak ada kata, sahabat ni tak boleh pakai buat ni. Tak. Semua boleh pakai. Ikutlah mana-mana, ikut sunnah Nabi, ikut sahabat Nabi. Kerana Allah kata mereka semua radhiyallahu anhum wa radu'an. Agama mereka betul, hati mereka ikhlas. Selesai. Generasi pertama. Generasi ni generasi terbaik. Kemudian, siapa yang terbaik selepasnya? Yang ikut mereka. Yang ikut mereka. Dalam agama, begitu dalam ikhlas, dalam segala perkara ikut mereka, itulah generasi terbaik, iaitu yang dinamakan sebagai walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut jejak langkah mereka. Jadi nak jadi ahli sunnah, nak tak nak, walladzina tabauhum bi ihsan, yang ikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan wahyu dalam bahasa Arab, sahabat orang Arab faham, dan kefahaman mereka Allah iktiraf. Siapa sahaja ikut mereka, mereka lah ahli sunnah, ikut dalil dan jamaah apa yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi kalam, terjadi ijma' selepasnya, sabit, kita pun ikut ijma' selepasnya. Kalau tak ada ijma', kita tetap ikut ijma'. Ijma' masih kekal, perkara baru yang tak ijma' masih dikaji berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka selesai masalah. Zaman sekarang susah nak cari ijma'. Tak apalah, tengok Al-Quran Sunnah. Nak cari ijma' memang susah. Zaman pecah macam mana nak tahu ijma'. Tetapi ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Fattiba'uhum huda. Maka, lepas kita kenal sahabat Nabi ni siapa, fattiba'uhum huda. Maka dengan ikut mereka lah, itu adalah petunjuk. Wa khilafuhum dhalal. Dan berbeza dengan mereka, sesat. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Okay. Ayat ni, dalam ayat kitab asal, ayatnya Qul. Betul kan ayat tu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Di sini penterjemah letakkan ayat 31, tapi tulis Ali Imran 31. Tapi ayat ni, Rabbi qad ataitani, surah Ali Imran ke? Tak, surah Yusuf.
Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini surah Yusuf. Surah Yusuf. Jadi penterjemah salah letakkan ayat. Jadi ayat ni bukan kita nak syarahkan, ayat ni cantik ni sebenarnya, tapi kita letakkan ayat lain. Ayat 31 surah Ali Imran bukan ayat surah Yusuf. Ayat surah Yusuf lebih kurang 104. Lebih kurang 104 begitulah. Muka surat terakhir belah kanan yang bawah sekali dalam surah Yusuf. Mana surah Yusuf muka surat terakhir belah kiri, yang ni yang mula ayat paling bawah belah kanan. Rabbi qad atani. Jadi bukan surah Al-Imran. Jadi ayat yang betulnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ni saya hafal sangat. Kenapa? Masa kecil-kecil ada seorang abang dia ajar amalan. Fik, sini abang ajar satu benda ilmu. Betul hafal, bukanlah saya hafal Quran sangat. Saya hafal tapi hafal lupa. Tapi ayat ni ingat sangat. Dia tahu sebab apa? Abang kata, kalau nak handsome, dia kata. Kan Nabi Yusuf baca ayat ni. Tak ingat dia suruh baca berapa, tapi pagi petang suruh baca banyak kali lah. Oh, kita baca sampai hafal. Daripada kecil lagi dah hafal. Sebab apa? Nak baca surah Yusuf habis panjang kan. Dia ajar kat belakang. Terima kasih juga lah pada abang tu. Sampai sekarang tak lupa. Ayat-ayat awal yang kita hafal. Selain pada surah-surah penting, selain pada juzuk 30 sebagainya, ni surah yang saya hafal awal. So, abang tu kata, kalau amal macam ni, nanti kau jadi handsome, perempuan suka. Oi, kecil-kecil lagi dah tahu dah. Suka orang nampak cantik, nampak handsome. Amalkan. Last kali, dah tahu senyum je. Tapi syukur juga, terima kasih lah. Terima kasih. Walaupun apa dia ajar tu salah, tetapi ada hikmah tak? Hikmah. Kita jangan tengok hikmah. Jangan tengok satu betul salah. Ikut pada hikmah dan kebaikan. Allah tak ajar, tak ada dalil. Kan bagus orang dekat dengan hadis Nabi. Kan bagus orang baca Quran. Itu hikmah. Kita tak nafikan. Di sebalik bid'ah ada hikmah. Syaitan ada pun ada hikmah. Kan orang bertaubat pada Allah. Kan ada orang memanglah hikmah ada. Tapi kebaikan dalam syarak ni pada dalil. Hikmah di sebalik perkara itu memang wujud. Yang baik, yang buruk pasti ada hikmah. Allah ciptakan sesuatu mesti dengan hikmah. Kita tak tengok pada hikmah itu. Kita tengok kepada kehendak syarak. Apa yang Allah nak, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu hukum syarak. Jadi ayat pertama, Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Dalil ni kata Ibn Abbas, bukti orang yang betul-betul cinta Allah dengan tidak. Nak tahu cinta Allah yang betul mana? Ikut Nabi SAW. Semua manusia mengaku mereka cintakan Tuhan. Kumpulan mana kata saya tak cinta Tuhan? Tak ada. Yang etis jahil, biarkan dia. Semua selain daripada etis yang beragama, semua nak sembah Allah, sembah Tuhan. Orang bukan Islam, dia panggil dengan nama-nama tertentu, tapi hakikatnya mereka betul-betul menyerah, meminta kepada Allah. Saya ingat jiran saya dulu, jiran India, bila kakak dia sakit, betul dia nak cuba ni, sampai last sekali dia bawa duduk dengan dia lah. Lepas tu dia cakap, sekarang ni saya sudah susah bang, usaha semua sudah. So buat pergi, sudah duit sudah habis semua sekali. Sekarang serahkan sama yang atas sajalah. Tuhan lain tak ada tolong. Serah yang atas saja. Semua itu fitrah. Jadi semua orang nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang dakwa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata bila cinta Allah, buat baiklah dengan anak dia. Anak dia siapa? Malaikat. Itu adalah pandangan golongan musyrikin di kalangan ahli Mekah. Malaikat tu anak-anak perempuan Allah. Jadi cintakan Allah macam mana? Cintakan Allah, bertawasul dan beristighasalah kepada makhluk-makhluk cinta yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia dakwa juga cinta Allah, tapi pergi minta dengan kubur-kubur, minta dengan orang baik, orang soleh sana sini, juga dakwa cinta Allah. Ada orang cinta Allah, buat baiklah dengan anak dia. Oh, Nabi Isa. Ada orang cintakan Allah, maka buat baiklah dengan bangsa yang Allah pilih ni, Yahudi. Dan macam-macam. Semua dakwa cinta Allah. Tetapi bukti sebenar cinta Allah, Allah ajar. Fattabi'uni. Allah kata, wahai Muhammad, katakan mereka, kalau betul-betul kalian cinta Allah betul-betul, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah. Ini yang penting. Kamu ikut aku, baru Allah sayang. Cinta Allah, tak ikut Nabi, Allah tak sayang. Betul, kami tak nafikan kamu cinta Allah, tapi Allah tak cinta pada kamu kalau kamu buat satu perkara yang Allah tak ajar, yang Nabi tak ajar. Betul-betul cinta Allah, ikutlah pada aku, yuhibbukumullah. Allah akan ampunkan kamu. Bukan setakat Allah akan cinta pada kamu. Bukan setakat cinta Allah. Allah kata, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah ampunkan dosa kamu. Memanglah kita tak layak ikutkan kita ni. Nak dapat macam mana Allah nak sayang kalau buat dosa banyak. Buat dosa banyak, lebih banyak daripada taat. 10 yang Allah suruh, buat 2, lawan banyak. 24 jam Allah bagi, solat berapa minit, yang lain tu banyak lara. Ikutkan Allah sayang ke tak? Apa yang Allah suruh, sikit pun banyak tak buat. Apa yang Allah larang, sikit pun itu yang dibuat. Allah larang tak banyak, sikit. Jadi ikutkan, memanglah kita rasa aku tak layak, tapi tak. Ikut Nabi, Allah akan sayang, Allah ampunkan. Jadi kita ada satu benda lagi, walaupun kita tak mampu ikut Nabi betul-betul, tapi ada benda Allah bagi buka ruang untuk ampunkan dosa kita. Dengan 2 tadi, ikut Nabi, Allah sayang, dan benda kita tak ikut, kita salah tu, yang salah-salah tu sebagai ikut Nabi dapat pengampunan, selesai, tenang hati kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu. Wallah ghafurur rahim, dan Allah itu ghafur rahim, dalam mengampunkan. Kesian pula kita ni, Allah bagikan rahmat, Allah kesian, Allah ampunkan, Allah kesian. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul. Ayat kedua ni betul. Ada ke ayat kedua? Betul. Muka surat 194. Barang siapa yang menentang ajaran Nabi SAW, yang lawan dengan Nabi, wa may yushaqiqir rasul. Dah jumpa Al-Quran, jumpa hadis. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas jelas baginya petunjuk. Dah ada orang bawa dalil Quran, bawa dalil hadis, tahu yang betul, inilah yang Nabi buat. Oh ya, tu Nabi buat, tapi kan kita kan lawan lagi. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang lawan Nabi SAW, lawan ajaran Rasul, selepas jelas bagi dia yang manakah huda dan hidayah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikut jalan yang lain yang dilalui oleh kaum mukminin. Kaedah tadi, sebut mukminin, first kali sahabat Nabi SAW. Mukminin yang Allah iktiraf, yang tak ada sesat padanya, sahabat Nabi SAW. Dan mukminin selepasnya, siapa yang ikut sahabat, itulah al-jamaah. Jadi mukminin yang Allah sepakat mereka sebagai mukminin, Allah redha, sahabat Nabi. Kalau Nabi dah, siapa yang menentang Nabi selepas dah jelas baginya kebenaran, dan ikut jalan selain mukminin, selain jalan yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dan kaum mukminin yang datang selepas mereka, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia apa yang dia pilih, apa yang dia nak. First kali kat dunia ni, selagi kat dunia, Allah biarkan. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhan kamu itu sentiasa al-mirsad. Mirsad ni apa?
Allah tak balas terus. Bila orang buat salah, contohlah kalau nampak polis, dia pergi nampak orang bagi maklumat. Sekarang ada pecah rumah berlaku. Polis kepung keliling. Polis dah penuh keliling, polis kata biar. Tunggu dia keluar. Tunggu dia keluar, cukup. Masa nampak dia tengah buat, rumah tu pula ada CCTV. Polis kat luar, tunggu kat luar penuh dah. Polis kata biar dia buat apa pun. Tengok. Dia keluar je kena. Itu nama labil mirsad. Allah SWT melihat segala yang berlaku, tahu segala yang berlaku, tapi Allah tak balas segera. Allah bagi masa untuk kita kat dunia ini. Jadi bila orang tak ikut Nabi, tak ikut Rasul, kadar mana tak ikut, Allah biarkan dia. Ini erti Allah sesatkan mereka. Sesat bukan berarti orang tu baik nak ikut sunnah kemudian sesat. Yang belajar hadis buka Sahih Bukhari ni jadi sesat. Jangan baca Quran jangan jadi sesat. Mana ada orang yang belajar Quran belajar hadis sesat? Sesat ni orang yang tak ikut jalan Nabi. Tak ikut jalan Nabi memang dah tahu ini betul. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Siapa lawan dengan Rasul lepas jelas bagi dia yang mana betul, dia tak ikut, lawan. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia. Tinggal kami akan berpaling pada dia. Biar dia nak buat apa dia buat. Bila Allah biarkan, itu je Allah sesatkan. Sesatkan bukan bererti orang yang baik, orang yang tengah solat jadi sesat. Orang yang buat kebaikan jadi tidak. Sesatkan je Allah biarkan hidayah. Waktu kata itu, wala takilna ila nafs ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan serahkan aku, uruskan diri sendiri walaupun sekelip mata. Kalau kita ikut hati kita, mungkin kita banyak salah. Jadi bila Allah dah tak beri petunjuk, Allah turunkan Quran, turunkan surah, dah tahu betul, dah tahu yang betul, tak nak ikut, biarkan. Allah biarkan. Allah biarkan sebab apa? Selamat, tengok. Kami tak ikut Quran Sunnah pun maju je, kaya je, ramai je, semua sekali. Tak apa. Tak ada masalah. Allah biarkan. Apa hujungnya Allah beritahu? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan bakar mereka dalam jahannam wa sa'at masira. Dan sudah sebaik-baik tempat, seburuk-buruk tempat kembali. Ni kat dunia ni jangan risaulah apa yang berlaku, siapa yang betul tak betul. Okey, itu serahkan pada Allah. Berada masyiatillah bagi orang Islam. Orang kafir confirm masuk ke jahannam. Ayat ni confirm lah, ayat orang kafir masuk awal sekali. Dia tafsirkan ayat ni pada orang bukan selain daripada kumpulan dia. Jangan macam tu. Kami tafsirkan umum saja. First kali yang tak ikut jalan Nabi lepas tahu kebenaran ada orang kafir yang dibakar dalam api neraka jahannam. Dan orang-orang Islam yang ikut perangai kafir, kadar mana dia ikut, dia dapat balasan dengan kadar kesilapan yang dia lakukan. Ayat terakhir sebelum tuan-tuan, kerana kita habiskan muka surat ni, ayat terakhir yang kita bincangkan, Allah berfirman, kul ati Allah wa ati Rasul. Katakan taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Sebelum tu ayat atas gariskan contoh ayat yang ada beranda yusyakir Rasul ni, wa man yusyakir Rasul, buatkan garis, letak itu sunnah, as-sunnah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, itu al-jamaah. Itu al-jamaah. Kerana kita tafsirkan makna as-sunnah dan al-jamaah. Jadi ayat Quran ni kenapa dibawa? Ada makna kaitan dengan al-Quran dan as-sunnah dan al-jamaah. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni sunnah. Yuhibbukumullah al-jamaah. Kum di situ. Allah akan cinta, iaitu Allah cinta pada golongan yang ikut jamaah. Fattabi'uni, ikut sunnahku. Yuhibbukumullah, kalian pasti kalian dicintai oleh Allah, itu adalah al-jamaah. Ayat sekarang qul ati Allah wa ati Rasul, sini adalah berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Fa in tawallaw, dan sekiranya kalian berpaling. Tengok ayat dia, bukan sebab Allah sesatkan, tapi mereka yang berpaling. Fa innama alaihi ma hummila fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Kalau jika kalian berpaling dan ingkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasul
hanya bertanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya, kamu dipertanggungjawabkan untuk apa yang kamu ditanggungjawabkan kepada kita. Allah dah utuskan Nabi laksanakan semua tugasnya. Siapa ikut tak ikut, kamu tanggung sendiri. Kita pula tahu, cukuplah kita sampaikan. Kita sampaikan sesungguhnya. Mereka ikut tak ikut, itu antara mereka dengan Allah. Kalau ikutkan, kalau telah tak kerana tanggungjawab, tuan-tuan, lagi best, tak payah cakap urusannya orang khilaf ni. Lagi best. Tuan-tuan, kalau jadi ustaz-ustaz ni, pendapatan yang besar daripada mana? Daripada majlis-majlis yang kita pulaukan ni lah. Saya ada pengalaman, Ustaz. Pengalaman dengan kuliah, dengan majlis-majlis macam-macam ni. Saya bukan nak kata pada ustaz-ustaz yang buat begitu, tak. Tapi pengalaman dulu, Rasulullah saya pergi belajar Madinah, ustaz juga masa tu, ngajar juga. Tapi ikut juga kan beberapa majlis-majlis, gaji kecil. Gaji tambahan daripada majlis-majlis macam ni lah. Ada majlis saja banyak tak dapat. Kalau ikutkan, orang sayang pun orang sayang, tak ada kan, tak ada salah. Paling best ustaz yang puji semua orang. Semua bagus. Tak pernah nak bantah, tak pernah nak tegur. Apa pun ikut. Ustaz tu bagus lah, boleh masuk mana-mana. Dia boleh cakap, boleh ni segala. Bagus dia, tak ada nak salah-salahkan orang. Memang ikutkan hati nak juga macam tu. Siapa nak cari musuh? Tak nak. Seboleh-bolehnya kita tak nak langsung ada orang yang tak suka kita. Lebih-lebih lagi kita nak sampaikan benda betul, nak cakap benda betul. Ni buat apa nak bagi orang marah? Tapi keadaan tertentu, yang mana kita dipertanggungjawabkan untuk beberapa perkara yang orang lain tak tahu, kita tahu. Atau tak ramai yang tahu, wajib sampaikan. Jadi tugas kita sampaikan je lah. Sampaikan. Bab apa yang kita dapat, tak dapat tu serahkan pada Allah. Tak payah kejar redha makhluk sehingga menjadikan Allah murka. Jangan kejar redha makhluk. Ramaikan kawan yang bagi alasan. Ente cakaplah sunnah, tak apa. Sampai ada yang celupa. Kalau ente kena tangkap pun, tak apalah seorang je. Nanti kalau kerja kat ramai kena. Celupa. Alhamdulillah lah. Sampai tahap macam tu. Mana kena. Tak, bab sunnah ni sampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa-apa, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting apa yang kita buat ni kita ikhlas dan betul-betul ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampaikan ikut hawa nafsu sampai jadi pergaduhan sebab kita yang bakar, yang buat masalah. Jangan. Dakwah ni dakwah menyatukan, bukan dakwah memecah belahkan. Dakwah sunnah, dakwah menyatukan. Sampaikan ikut keperluan, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas pada Allah. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia akhirat milik Allah. Kat dunia ni Allah yang bagi. Harta kita, pangkat kita Allah yang bagi. Di akhirat sekalipun pemilikan kita dan apa sahaja yang kita dapat akhirat Allah yang beri, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sekarang ni betul-betul taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Rasulullah, betul-betul mengajak kepada jamaah, mengajak kepada apa yang Allah kehendaki. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ayat selepasnya, ayat yang lain, tak habis ayat ini. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan kalau kalian ikut Nabi, kalian akan dapat hidayah. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin. Rasul hanya diwajibkan untuk menyampaikan yang benar. Jadi Nabi dah sampaikan, kita faham. Tak boleh salahkan Nabi hari kiamat. Sebabkan Nabi itu Nabi kami, ditugaskan untuk pimpin kami, habis kami sesat ni Nabi salah lah. No. Ustaz-ustaz ikut jalan Nabi juga. Sampaikan apa yang sampai. Lepas tu kalau mereka dah betul-betul buat selamat dengan Allah, tak boleh nak ajak mereka ataupun nak dakwa mereka hari kiamat. Tapi kalau tak sampaikan, wallahualam, selamat atau tidak di depan Allah Subhanahu Wa Taala itu bergantung pada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan yang kita berikan depan Allah tu, Allah terima tak terima tu, wallahualam, semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu. Jadi kita buat sekarang ni sekadar sampaikanlah, sekadar kita dapat mampu lepas diri daripada tanggungjawab yang Allah SWT serahkan pada kita. Begitu juga Rasul-Rasul. Sampai sini insya-Allah, pada ayat seterusnya 195 kita sambung pada minggu depan. Minggu depan kita habiskan ayat ni.
habiskan sampai 197 insya-Allah. Sambungan daripada hari ini. Ayat-ayat berkaitan dengan ikut sunnah dan jamaah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Ana tak buka soalan sebab apa masa dah lambat. Kecuali kalau antum nak tanya, majlis ni di luar. Di luar macam saya nak balik. Atau kita macam masya-Allah. Ada soalan? Fadal silakan. Oh, tak ada. Okey. Ya? Aha. Tak ikut jalan Nabi sesat. Sebab jalan Nabi satu je. Bila Nabi gariskan jalan, ini jalanku, dan yang lain semua wala tatabul, yang ikut jalan yang lain. Kalau tak ikut jalan Nabi sesat. Takkan jumpa destinasi. Ada kumpulan yang letakkan dalam syekh dia kan. Ikut syekh tu totally mesti tolak sesat lah. Syekh tu siapa? Syekh tu ikut Nabi ke tak? Dia tak kisah. Kalau kata ikut syekh ni, saya ikut imam ni, kan tak masalah. Tapi syekh tu ikut siapa? Contoh kita ikut Imam Syafi'i. Syekh Syafi'i ikut jalan mana? Jalan Nabi. Kita ikut Imam Malik. Imam Malik ikut mana? Ikut Nabi. Jadi syekh tu bawa bimbing kita jalan yang betul lah. Mazhab yang mu'tabar ni berada di satu lain Ahli Sunnah wal Jamaah, jalan yang betul, jalan Nabi SAW. Tapi kalau syekh tu bawa jalan lain, bergantung pada syekh tu lah. Syekh tu siapa, dia bawa jalan mana. Syekh tu dia dapat ilmu daripada Nabi ke dia dapat ilmu direct daripada mimpi dia? Mimpi dia tak betul lah tu. Agama Nabi dah sempurna, dia tak ada siapa dapat daripada. Jadi kalau syekh tu siapa? Jadi kalau kata syekh di situ, maksudnya memang ajaran syekh tu sesat lah. Tapi kalau syekh tu artinya ulama-ulama yang ikut jalan Nabi SAW, itulah maksud mazhab. Itulah maksud mazhab yang mu'tabar dalam Islam ini. Kita ikut pada ulama-ulama kerana mereka lebih kenal jalan Nabi SAW. Bukan ikut pada ulama kerana mereka lebih pandai daripada Nabi SAW. Kenapa tak boleh ikut Syekh Aristotle? Sebab dia tak faham apa-apa. Terima kasih. Akmal bagus juga. Mana Akmal? Akmal yang hantarkan screenshot tu. Saya tak ikut dah sekarang. Tak komen banyak, tak ikut dah. Malas nak. Buat apa nak ikut sangat orang cakap tak betul. InsyaAllah. Okay, sampai sini. Tutup sekali. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.